Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, insya-Allah hari ini kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk dia pembentukan negara Madinah tahun 5. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk membentuk satu negara Islam, untuk membentuk satu kekuasaan yang dapat menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Okey, kita tengok sikit sebelum kita masuk kepada pembentukan negara Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sedikit pengenalan berkaitan dengan bumi Madinah. Okey, Madinah adalah satu kota, satu bandar yang terletak di semenanjung tanah Arab, di semenanjung tanah Arab. Nama asalnya ialah Yasrib. Sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi nama asal Madinah ni ialah Yasrib. Kemudian bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Madinah, menukarkan nama Yasrib itu kepada Madinatul Munawwarah. Okey, di negara Madinah ni penduduk asalnya ialah bangsa Arab daripada kabilah Aus dan Khazraj. Dan bersama dengan bangsa Arab ni ada juga kaum Yahudi daripada kalangan Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Mereka ni duduk di bandar Yasrib. Okey, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aus dan Khazraj ni satu kabilah Arab yang mana mereka ni suka berperang. Ada masalah apa sikit, mereka berperang sesama mereka, iaitu Aus dan Khazraj. Jadi ini menyebabkan mereka ni dikuasai oleh Yahudi, walaupun mereka penduduk asal di bandar Yasrib. Okey, itu sedikit berkaitan dengan pengenalan bumi Madinah. Okey, tengok hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Hijrah Rasulullah daripada Mekah menuju ke Madinah. Okey, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saja ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan 3 asas pembentukan negara Madinah. Yang pertama, pembinaan Masjid An-Nabawi. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkan Piagam Madinah. Okey, sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan asas yang pertama, membina Masjid Nabawi? Okey, yang pertama, peranan Masjid Nabawi itu sendiri, dia merupakan pusat ibadat. Yang kedua, pusat ilmu. Yang ketiga, tempat pertemuan umat Islam. Yang keempat, tempat aktiviti masyarakat Islam. Yang kelima, merupakan syiar umat Islam. Daripada sini kita boleh lihat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid merupakan tempat yang hanya bukan semata-mata ibadat sahaja, bahkan keseluruhan aktiviti yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan di Masjid An-Nabawi. Okey, itu peranan Masjid An-Nabawi di zaman Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar. Muhajirin ialah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama berhijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah. Adapun Ansar ialah penduduk Madinah yang memeluk Islam dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ansar ni penduduk asal tetap Madinah yang mereka ni berjanji untuk setia kepada Rasulullah dan akan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkan Piagam Madinah. Di antara isi kandungan
piagam Madinah, yang pertama, taat dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana penduduk Madinah, tidak kira Islam ke Yahudi ke, mereka mesti kena taat dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, umat Islam perlu saling melindungi di antara satu sama lain. Yang ketiga, bukan Islam diberi kebebasan mengamalkan agama mereka. Kita boleh lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, bukan di Malaysia sahaja, masyarakat majmuk, bahkan zaman Rasulullah dah ada. Jadi Rasulullah ajar penduduk bukan Islam diberi kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing yang berada di negara Islam, asalkan mereka tidak mengganggu aktiviti umat Islam. Seterusnya, setiap perbalahan, setiap apa-apa yang berlaku di antara umat Islam ataupun di antara Yahudi ke yang mana di bawah kekuasaan Islam, mereka mesti diadili mengikut secara Islam. Yang seterusnya, jaminan keselamatan kepada semua penduduk Madinah yang mana berada di bawah kekuasaan Islam, yang berada di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dijamin oleh Rasulullah keselamatan selama mana mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, bersatu dan bekerjasama memajukan ekonomi negara. Yang terakhir, Rasulullah mewujudkan isi piagam semua rakyat Madinah, semua penduduk Madinah mesti bekerjasama, tidak kira Islam atau bukan Islam, bekerjasama dalam memajukan ekonomi negara Madinah, dalam pembentukan menjadikan Madinah satu bandar yang disegani pada ketika itu.